Alasan Imam Syafi'i yang kata subuh ada kunut tu kita kena tengok. Kita kena tengok alasan dia. Apa alasan dia? Ketiga, dia yakin hadis itu bertentangan dengan dalil yang menunjukkan kepada mansuhnya atau tafsirannya tidak diyakini oleh yang lain, atau pada hakikatnya tidak benar-benar bertentangan. Yang ketiga, mungkin dia tak pakai hadis itu, dia percaya hadis itu mansuh. Ataupun dia percaya hadis itu boleh pakai tapi tidak bertentangan. Ini satu bab kita kena mengaji, nama dia qawaid, usul untuk satu-satu mazhab tu. Sebab inilah sebab yang lain merupakan alasan mengapa pendapat para imam bertentangan dengan hadis dapat dimaafkan. Semoga Allah merahmati mereka. Kita boleh kata dekat tu, semoga Allah merahmati mereka. Jika masalah itu dah jelas, maka kita tak boleh berpaling daripada pendapat yang hujahnya jelas berdasarkan hadis sahih yang disetujui oleh segolongan ulama kepada pendapat ulama lain yang memiliki alasan untuk menolak hujah itu. Tak boleh. Bila hadis itu sahih, kita kena terima. Kita tak usah pergi cari yang nak lawan dengan hadis yang sahih. Tak usah cari. Memang akan ada satu pendapat kata tak, satu pendapat kata ya. Nombor satu sekali kita nak ambil ayat Quran, farudduhu ilallah wa rasul. Maksud dia apa? Kembali pada Quran, kembali pada hadis. Hadis yang menceritakan bab tu macam mana, sanad dia, matan dia, semua setuju, kita pakai hadis tu. Bila kita pakai hadis tu, kita jangan pergi cari alasan untuk tolak. Jangan cari alasan. Sebab kesalahan yang terjadi kerana berpegang kepada pendapat ulama kemungkinan lebih banyak daripada berpegang kepada dalil syariat. Banyak salah jadi kadang-kadang kita kata ulama, syariat itu lebih besar, kita terlupa. Di sini banyak jadi silap. Kerana dalil syariat adalah hujah Allah atas seluruh hambanya. Berbeza halnya dengan pendapat seorang ulama. Dalil syar'i tidak mungkin keliru jika tidak ada dalil syar'i lain yang menentangnya, sementara pendapat seorang ulama tidak demikian. Maksudnya, seorang ulama terkadang memilih alasan untuk meninggalkan satu hadis, dan kita sendiri juga memiliki alasan untuk meninggalkan pendapat imam yang meninggalkan hadis. Kadang-kadang ulama dia tak terima satu hadis, dia bagi alasan, dan kita tengoklah alasan dia. Alasan Imam Syafi'i yang kata subuh ada kunut tu kita kena tengok. Kita kena tengok alasan dia. Apa alasan dia? Dia buat main satu hujah. Kita tengok hadis-hadis dia. Akhirnya bila tengok hadis dia, ada dua kesimpulan kita buat. Hadis yang dia simpulkan sebagai kunut subuh, bukan kunut subuh, kunut witir. Doa tu untuk kunut witir. Pasal itu kita tengok dalam hadis, kita tak jumpa Nabi sujud sahwi. Nabi sujud sahwi lebih rakaat, ada riwayat. Nabi sujud sahwi kurang rakaat, ada riwayat. Nabi sujud sahwi tinggal tahiyat, ada riwayat. Nabi sujud sahwi tinggal kunut, tak ada riwayat. Tak ada, kita cari tak ada langsung riwayat tu. Dan kita sunat aba'ad kan, kalau tinggal dengan sengaja ataupun tak sengaja, sembahyang jalan juga terus. Tapi kita tampung dengan sujud sahwi. Tampung sujud sahwi untuk subuh kerana tinggal kunut, tidak ada riwayat. Itu hanya ada dalam fatwa mazhab, hadis tak ada. Sedangkan sembahyang subuh tu Nabi yang buat. Dalil dia tak kuat. Kita tengok benda tu semua. Bukan saja-saja kita pergi kata subuh ni afdal tak baca kunut. Bukan saja-saja. Bukan pasal baca Mestika ke, URTV ke. Dah. Kita pergi tengok ni semua ni. Dan yang buat penelitian bukan kita. Yang buat penelitian tu ulama. Ulama besar-besar. Ibnu Qudamah menulis Al-Mughni. Kalau beli Al-Mughni tu, saya ingat kalau kita baca jilid 1, jilid 2 di sini, saya ingat sampai cucu saya kahwin tak habis lagi. Sampai cucu saya kahwin tak habis lagi. Tu dia, kalau saya buka tangan, Mughni macam panjang. Dengan syarah dia lagi. Ibnu Qudamah bukan kecil punya anak. Pergi kaji benda ni. Buat kesimpulan. Buat khulasah. Kita ambil.
dalam Majmu' Nawawi buat mai alasan Syafi'i, kita tengok satu persatu bagaimana dia bela nas-nas Syafi'i. Mai satu bab dia kata tak baca lagi afdal bila tak ada dalil. Maka kita pada masa tu jangan lawan, tapi nak pujuk diri kita ni